Meriahkan pagi Isnin anda bersama Amy Syai, 21 Februari. Kisah inspirasi bersama Puteri Catur, adik Nur Batrisya Wafa Mohsin yang membawa nama negara dalam sukan catur ke peringkat antarabangsa. Dan bola sepak kudung, sukan yang mengetengahkan orang kelainan upaya OKU fizikal dalam kemahiran bermain bola sepak serta usaha mereka untuk melayakkan diri ke Piala Dunia Bola Sepak Kudung pada tahun ini. Assalamualaikum. Dia datang, dia masuk dulu. Kita Ah. cuba nak join sama-sama tapi tak kesampaian niat kita. Faria On dan Nazrul Rahman menemani anda. Isnin pagi 21 Februari. Selamat datang. Kita menghidupkan pagi anda dengan pelbagai isian yang istimewa untuk memberikan anda inspirasi di pagi hari. Tadi dah tengokkan sikit apa dia yang menarik akan kita bawakan pada pagi ini di MHI. Hari Isnin kita nak ceria-ceria saja dan diharapkan juga anda semua sihat bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Anak masih lagi yang meneruskan saki-baki untuk sesi persekolahan 2021 nanti kan Mac 21 Mac bermulanya sesi persekolahan 2022. Saya pastinya ibu bapa di luar sana macam manalah anak-anakku ni. Kita mula sekolah bulan Mac sahaja tapi apa nak buat, inilah dia pandemik yang harus dilalui seluruh dunia. Jadi dalam kita risau tentang anak-anak kita, apa kata kita berikan anda inspirasi terutama mereka yang mempunyai kecenderungan terhadap permainan catur. Oh, main catur? Saya ada main catur. Sebenarnya saya memang minat masa saya kecil-kecil. Jadi bila kita dengar tentang puteri catur kita yang mengharumkan nama Malaysia, berani ke pesada dunia untuk bertanding dengan mereka yang jauh lebih tua, jauh lebih berpengalaman. Jadi kita nak bersama dengan beliau, puteri catur kita, Nur Batrisya Wafa Mohsin sebentar lagi. Tapi apa pun kita berkenalan dulu berkenaan dengan puteri catur ini. Kita saksikan. Jadi di sini beliau telah pun ke Prague di Republik Czech untuk bertanding di Prague Open 2022 dan di sini beliau bertanding bukan saja dengan amatur-amatur tapi juga profesional dan juga grandmaster. Kalau dikirakan grandmaster, pangkat grandmaster ni hanya lebih daripada 1,000 orang di seluruh dunia. Berentap dengan otai-otai legend ni dalam catur ini. Pastinya ini memberi satu saingan yang hebat kepada pelajar yang berusia 17 tahun. 17 tahun. Katanya 10 tahun tu dah maknanya dah bermula berputik. Minat terhadap catur. Jadi itulah dia. Mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan puteri catur. Silakan. Tahukah anda, bermain catur adalah sukan yang baik untuk minda, terutamanya dalam melatih memori dan ingatan. Permainan ini adalah berdasarkan pemikiran logik dan kreatif serta memerlukan daya fikiran yang pantas sekaligus dapat mengaktifkan fungsi otak anda. Baru-baru ini, Nur Batrisya Wafa Mohsin menjadi tular selepas mewakili Malaysia bersaing dengan pemain catur berpengalaman yang kebanyakannya terdiri daripada pemain dewasa. Siapa sangka gadis berusia 17 tahun berasal dari Selangor ini mampu mencipta nama di bumi Republik Czech dalam kejohanan terbuka Festival Catur Antarabangsa ke-20 di Prague yang bermula pada 7 Januari hingga 14 Januari lalu. Apa yang menarik, penglibatan Batrisya dalam kejohanan tersebut dibiayai sepenuhnya oleh ibu bapanya. Tujuannya adalah untuk memberi peluang dan pendedahan kepada Batrisya dalam dunia catur. Penerima anugerah beasiswa sukan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia ini mula dilatih bermain catur oleh bapanya Mohsin Amdan, 44 tahun, sejak berusia 10 tahun. Batrisya bermula dengan bermain aplikasi catur di komputer. Usaha ibu bapanya membuahkan hasil apabila Batrisya telah memenangi pelbagai pertandingan catur tempatan.
Antaranya seperti naib juara kategori 18 tahun Kejohanan Catur Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Selangor 2021. Bukan setakat Batrisya, malah adik-adiknya yang lain turut diberi pendedahan kepada dunia catur dan pernah bertanding di Thailand. Pembabitan Batrisya dalam dunia catur mungkin boleh mempopularkan permainan ini dalam kalangan remaja di Malaysia dan sekaligus meletakkan nama negara di persada dunia. Baik, itu dia puteri catur ataupun nama sebenarnya Nur Batrisya Wafa Muhsin. Dan insya-Allah kita bersama dengan puteri catur kita. Assalamualaikum Cik Nur Batrisya bersama ayahnya Muhsin Amdan. Wah, dengan bot catur dah tersedia kat depan ya. Nak challenge dengan saya ke? Sabar. Nak sebab semalam lagi saya nak challenge tau. Online ni susah sikit. Jadi tahniah diucapkan. Macam mana? Sejuk tak dekat Perak tu, Batrisya? Sejuk. Kita selalu orang Malaysia, kita nak kenal orang Malaysia dekat luar negara. Kita tengok mereka yang berbungkus, yang pakai tudung, pakai topi, pakai glove. Mak Saleh semua relax saja. Jadi macam mana dengan pengalaman yang ditimba di Perak? Apakah placing yang anda dapat? Alhamdulillah dapat naik tangga mula-mula. Saya dapat nombor 20 lebih. Starting, akhirnya saya dapat 20 lebih untuk last round. Tapi ketika tu bagaimana? Sebab Batrisya kan bertemu dengan mereka yang lebih senior dalam permainan catur. Jadi ketika tu perasaan tu berdepan dengan mereka. Mungkin boleh kongsikan. Ada rasa takut sikit sebab orang lagi tua, rating lebih tinggi dan pengalaman lebih tinggi. So saya macam a bit berdebar. Sebab tu setiap permainan saya ambil masa lebih kurang 4 ke 5 jam untuk satu game. 4 hingga 5 jam untuk satu game sahaja ya? Wow, hebat. Jadi dalam orang kata menyediakan diri untuk hadir ke pertandingan antarabangsa ni, berapa jam Batrisya training setiap hari? Dah mula daripada umur 10 tahun. Jadi mesti ada rejim training begitu ya? Macam mana? Training saya tak menentu sikit sebab nak kena ambil masa untuk akademik, untuk belajar. Saya mengikut jadual coach saya. Jadual dia pun so kita ambil tangan tu. Okey. Cik Muhsin, kita difahamkan juga sebenarnya bagaimana membawa semangat juang Batrisya ini ke luar negara dalam sukan catur ni semuanya kena tanggung sendiri. Pengorbanan ibu bapa itu cukup besar dalam memberikan pendedahan. Jadi bagaimana sebenarnya Cik Muhsin dan juga isteri bila dapat tahu anak ni mempunyai semangat yang tinggi dalam catur, turut menjadi tulang belakang. Tak kisahlah berapa belanja pun tak apa, asalkan anak mempunyai pengalaman. Macam kami bersyukurlah sebab kita ramai kenalan-kenalan yang sudah lebih terdahulu membawa anak-anak mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kita belajarlah daripada mereka, daripada sahabat-sahabat kita yang ada di sekeliling dan mereka yang membimbing anak-anak saya lah. Jadi kebanyakannya encouragement ni datang daripada mereka juga sebab mereka kata macam Batrisya ni ada potensi. Jadi tidak cuba hantar dia ke perlawanan yang lebih berprestij lah. Jadi kita parents macam saya dengan isteri pun kami taklah pandai sangat main catur pun. Jadi juga galakan rakan-rakan yang lain kan dan juga daripada persekutuan sendiri. Jadi kita pun biarlah cari jalan macam mana yang kita boleh buat. Alhamdulillah lah Tuhan memudahkan. Saya baru nak tegur. Tadi saya perasan jersey Encik Muhsin ada bola sepak takraw. Bola takraw di sana. Saya difahamkan Abang Muhsin kita ni jago sepak takraw. Jadi daripada sesuatu yang fizikal, biasa dengan sesuatu yang fizikal, tiba-tiba ke permainan catur yang Encik Muhsin sendiri nyatakan tak adalah faham sangat. Jadi ada rasa risau tak sebagai seorang ayah, mana tahu anak nak jadikan sebagai kerjaya dan sebagainya? Itulah kelebihannya sebab saya sendiri memang aktif dengan industri sukan. Jadi saya nampak potensi sukan salah satu cara lah untuk kita menjadikan rakyat mengangkat nama baik Malaysia di persada dunia selain daripada pencapaian yang lain. Jadi memahami susu galur laluan industri sukan ni, saya rasa macam anak saya juga ada peluang lah untuk berusaha ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi walaupun ni sukannya berbeza lah fizikal dengan on board punya permainan kan, tapi di laluan
Karier sebenarnya tak jauh beza lah. Batrisya, nak tanya sebab Batrisya cakap mulanya berputik minat dalam sukan catur ni masa tu umur 10 tahun darjah 4 kan. Jadi macam mana mula-mula boleh minat? Kan sebab catur ni kadang-kadang hanya orang tertentu je. Betul. Dia, Betul. kita kalau 10 tahun kita minat sukan lain, belajar jaring dan sebagainya. Tapi macam mana? Apa yang sebenarnya mendorong tu? Waktu umur 10 tahun tu, mula-mula saya ingin cuba sahaja. Tapi lepas naik 10 tahun, cikgu saya iaitu Puan Rashidah dengan Ainun mula membimbing kita orang. So sekolah kita orang berubah kepintaraan kepada kepintaraan catur. Jadi daripada situ saya berminat untuk mula wakil-wakil sekolah, kumpul-kumpul sijil, masuk pertandingan, semua terus. Masa belajar tu susah ke tak main catur? Saya sampai sekarang tak pandai main catur. Tak, dia belajar tu senang tapi nak menjadi bagus atau menjadi seorang yang analytical tu suatu yang memakan masa yang panjang. Itu yang sebenarnya nak jadi grandmaster tu susah. Ada tips tak? Ada tips tak? Betul juga. Okey, tips untuk belajar main catur ialah bila kita masuk pertandingan ataupun dalam game, cuba catat sedikit sebanyak. Lepas tu kita analisis balik. Kita tengok balik apa kesalahan kita, kat mana problem, yang mana kita boleh ubah, semua tu. Sebab ada di antara elemen permainan catur ni untuk menyelesaikan masalah catur, betul tidak ya? Jadi kat sini soalan terakhir saya. Sekarang ranking Batrisya ni ranking ke 104 di Malaysia. Kalau tak salah saya lah, betul ke tidak? Betul 104. Jadi apa tu rating ILO untuk Persatuan Catur Antarabangsa ni, rating anda 1488. Untuk jadi grandmaster kena kumpul markah 2500. Jadi adakah ini sasaran Batrisya dan berapa lama nak sampai ke sana? Ya, itu adalah antara sasaran saya. Saya maybe akan cuba capai sebelum umur 25. Wow, itulah sasaran dia. Susah ke senang tu? Susah juga, tapi saya akan cuba terbaik. Itu aim lah Bagus, ada sasaran, ada matlamat. Itulah yang kita mahu daripada harimau muda kita. Alhamdulillah. Tahniah kepada Encik Mohsin dan tahniah kepada Nur Batrisya Wafa Mohsin kita. Puteri Catur Malaysia. Teruskan usaha anda. Baik. Ini antara kisah inspirasi lah yang kita kongsikan buat semua penonton Malaysia hari ini kan. Bagaimana ibu bapa juga perlu mendukung impian, keinginan, minat mungkin nampak kecil tapi sebenarnya kan daripada kecil itulah nanti akan membuahkan satu kejayaan yang besar. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Batrisya, terima kasih sekali kepada Encik Mohsin kita. Semoga terus mendorong anak-anak, bukan saja Batrisya, dua adik-adiknya pun bermain catur juga. Satu family main catur begitu. Istimewa anak-anak muda kita. Jadi kita akan berehat seketika dan selepas ini sekumpulan anak muda lagi yang bersemangat wajar walaupun pelbagai halangan tidak menjadi masalah buat mereka. Betul? Ini kita akan mendekati pemain bola sepak kudung Malaysia. Sebenarnya selepas ini di MHI. Saya accident tahun 2005 9/5/2005 jam 9 suku lebih kurang 9 suku pagi atas kecuaian pemandu saya sendiri di mana dia memandu lori itu dalam keadaan melulu. Saya jatuh tengah jalan, lori yang saya naiki itu menghampak kaki buku lali saya di mana hancur dah hampir putus. Bila dah habis potong tu tak tahulah, kita rasa ringan sebelah kan, tengok kaki kita. Orang kata penerimaan tu memang, kalau masa baru-baru jadi first saya pandang kaki yang dah dipotong tengok dah berbalut, cakap memang saya cakap dunia tu kita rasa masa depan aku gelap ni, masa depan gelap. Masa itulah dalam masa yang sama tu masa tu saya rasa buat apa aku nak hidup. Masa tu orang kata mungkin iman di dada tu tak berapa kuat kan. Macam mana orang nak terima aku macam ni? Sebab kita masa tu kita tak tahu pun. Kita tak berkawan dengan orang OKU, kita tak tahu. Bapak saya sendiri pun kalau fikir balik dia tak boleh terima anak dia macam ni.
Itu ada sampai satu tahap tu, saya sampai satu malam tu sampai saya tak nak hidup. Orang kata Allah nak bagi umur saya panjang. Terlintas orang kata arwah mak saya. Benda botol yang saya pegang tu terlepas. Tahun 2007 saya dapat tawaran masuk ke PIPP, Pusat Latihan Penindustrian Bangi. Daripada situ datang baliklah semangat saya, di mana saya rasa bukan saya yang paling teruk. Saya boleh makan lagi guna tangan. Ada yang tu guna pakai kaki, pakai mulut saja pun ada. Daripada situ ada timbul balik semangat saya. Semangat jumpa kawan-kawan yang senasib dengan saya, yang banyak mendorong. Di situ saya kenal balik sukan. Saya dah berkawan dengan orang rumah saya. Lebih kurang 2 tahun sebelum tu saya berkawan sebelum saya accident lah. Dia jugalah yang banyak memberi semangat pada saya, mendorong saya, suruh saya sabar. Dia cakap dia takkan tinggalkan saya lah. Kedua, ayah saya lah. Dengan keluarga saya. Sebelum saya accident tu, saya kurang rapat dengan dia sebenarnya. Saya kurang rapat. Bila saya accident tu, saya nampak apa hikmah dia. Bapa saya tahu bapa saya tak pernah pun dia abaikan saya sebenarnya. Dialah semangat saya dapat balik masa dekat kampung. Saya duduk kat kampung, saya dapat balik semangat tu daripada dia. Dia yang banyak membantu saya. Nak apa dia adakan, dia cuba adakan. Saya kalau fikir balik memang banyak saya bersalah dengan orang kan. Salah satu ayah saya lah. Okay, macam saya dulu pun, saya cakap tu terang, saya tak tahu pun ada bola sepak kudung. Sebab saya dulu aktif bola. Saya cakap, lepas saya accident, saya rasa tak boleh main bola dah. Tapi bila saya kenal seorang individu ni, Fakri ni, dia yang banyak mendorong saya. So bila dah main ni, sampai sekarang saya tak boleh tinggal lah. Bila Fakri ni dah mengenalkan kat saya, tahun 2017 tu, first dia ajak saya. Okey, saya try. Bila saya try, best juga lah. Rupanya aku boleh sepak lagi. Kat situ ada timbul sikit dah keinginan lah. Sampai satu peringkat tu, saya terpilih untuk ke Indonesia. Yang lagi mengejutkan saya bila coach Sani dengan Fakri Rahimi ni melantik saya untuk jadi kapten. Saya rasa tu satu tanggungjawab yang besar lah untuk saya kan. Itu dia aksi ketangkasan. Fareha menggelecek bola dan tidak melepasi sasaran. Tidak. Fareha macam mana ni dengan dua kaki pun tak dapat melumpaskan mereka. Itu ada aksi Harimau Kudung. Ada dua acara istimewa tahun 2022 ini. Yang pertama Kejohanan Bola Sepak Orang Kudung Zon Asia Timur dan juga Piala Dunia Bola Sepak Kudung, dan insya-Allah Harimau Kudung telah pun memasang niat untuk sampai ke sasaran tertinggi. Baik, kita tak buang masa. Kita nak bersama dengan individu penting yang membawa mereka ke tahap ini. Kan? Jadi kita nak bersama dengan Coach Sani Shalis, jurulatih bola sepak kudung. Silakan. Okey. Pertama kali. Ni. Okey. Coach, saya maknanya tak ada bakat lah. Sepak bola kena kepala sendiri. Okey, kepada coach kita, bagaimana dengan persiapan Harimau Kudung untuk sampai ke kejohanan Piala Dunia Kudung Antarabangsa? Buat masa ni kita di fasa terakhir.
Ada lagi 2 minggu untuk kita pergi ke Bangladesh untuk kejohanan kelayakan Asia. Di situ kita mencari 2 slot saja. 2 slot akan pergi ke Piala Dunia di Turki 2022. Dan persiapan yang kita buat sekarang ni, kami yakin membawa nama Malaysia bendera di dada untuk layak ke Piala Dunia 2022. Coach Sani ni memang legend lah kalau cakap pasal bola sepak Kudung ni kan dengan orang istimewa. Dan di belakang kami ni juga ada 4 insan istimewa yang pastinya antara yang memainkan peranan penting juga. Fakri, mungkin kita nak bersama dengan Fakri Raimi Razak. Silakan. Ini dia. Okey. Boleh? Oh. Penat. Ada rasa mengak sikit kan? Dari Johor, datang dari Johor. Datang. Okey. Anak Fakri kita antara Johor. yang terawal jugalah kan bersama dengan pasukan ini. Jadi bagaimana melihat bila dah jadi senior dalam pasukan bola sepak Kudung ini, ada orang-orang baru masuk. Jadi bagaimana memberi inspirasi juga kepada mereka yang baru masuk ni? Kalau dari segi individunya, saya puas hati lah apa yang saya berjuang dari dulu. Dan daripada pasukan, saya pun gembira sebab kita akan ada pelapis-pelapis yang akan datang. Ada skop pelapis yang dah bersedia ya. Jadi bila kita nampak anda bertongkat dan cuba menggelecek bola, apa perbezaan skill di antara pemain bola biasa dan juga pemain Kudung? Kalau macam yang daripada situ, dia sebenarnya beza dia kita hanya menggunakan kaki sebelah ya. Apa-apa semua kaki sebelah. Tapi macam mana dengan keseimbangan badan, menggelecek bola dan sebagainya? Silakan cakap. Kalau dari segi itu memang kita kena ada latihan lah. Kena ada latihan Kena ada latihan sebab bukan semua ada keseimbangan tu. Dan apatah lagi nak biasakan diri dengan bermain dengan sebelah kaki. Betul. Sebab bila kita dah kemalangan, keseimbangan badan dah kurang. Sebab kita hanya ada sebelah yang berbau. Keseimbangan tu kena ada sebenarnya. Tapi kita kena latihan. Ada latihan dan berlatih sejak tahun 2016 kalau tak salah saya. Jadi macam mana prospek dah bersedia? Harapan anda untuk ke Turki ni? Kalau dari potensi tim, saya sangat yakin untuk kita pergi ke Turki. Okey, Fariha, maknanya mereka Coach, yakin. saya nak tanya Coach sendiri kan bagaimana Coach sendiri individu yang memberi rujukan kepada mereka. Kadang-kadang kan bila ada yang sebelum ni normal kehidupan mereka, tiba-tiba jadi musibah dan kehilangan anggota fizikal. Bagaimana Coach sendiri menyapa mereka untuk bersama-sama dengan kalian semua bangkit melalui bola sepak ini? Saya selalu melihat OKU sebagai insan sebenarnya. Sebelum apa-apa kita kata dia kudung ke, dia buta ke, dia intelektual. Saya hanya melihat mereka sebagai insan, kurniaan Tuhan. Alhamdulillah. Cuma mereka ada perbezaan. Dan satu ketika dulu mereka juga pemain bola sepak macam rekreasi, kan? Hanya sebab musibah ni semua mereka tak boleh main bola sepak normal. Tapi kita modifikasikan, memberi peluang kepada insan OKU untuk menceburi bola sepak. Tapi kali ni Fakri hadir semula dengan tongkat dan menjadi ikon bola sepak. Tak ada kaki pun boleh main. Kan? Itu yang kita message, the power of football untuk merubah sosial. Ya, untuk pengetahuan umum di luar sana, apa perbezaan dia dengan permainan bola sepak di masa main di atas padang yang sama saiz, berapa sebelah dan mungkin goalkeeper pula macam mana? Okey, fakta ringkas dia ialah dia 7 sebelah, main di luar turf, perlawanan 25 minit, pemain kaki kudung adalah pemain outfield dan penjaga gol. Ini yang unik ni. Penjaga gol, Apit kat belakang ni, penjaga gol hanya menggunakan sebelah tangan, iaitu kudung tangan. Okey. Kita nak bersama Apit sikit. Ini silakan. kalau kalian menyaksikan Apit ni, siapa yang TikTok ni pasti kenal. Ini popular ni. Popular ni. Berapa juta? 4 juta? Muka pun macam Faizal Hussein. Kita nak bertanya, apa tu, macam mana menceburkan diri sebagai penjaga gol Karimau Kudung? Padanya mula Fakri lah yang ajak. Dia kata jom kita. Memang saya main daripada normal main bola. So dekat kampung pun ada je main futsal. Tapi satu tangan, tapi main atas lah. Tak ada main keeper. Tapi Fakri ajak, jom kita create satu team kan. Time tu lah mula ni kita orang pergi ke Johor. Johor. Pada mulanya dekat Johor lah kita orang starting. Jadi apakah cabaran jadi penjaga gol dengan hanya Saya satu pernah tangan? dislocate lah. Dislocate? Fuyo. PKL.
Terkehil? Waktu baling bola. Baling bola. Baling Bukannya bola. jatuh. Tangan cabut. Tengah baling bola tangan tercabut. Ini saya tak pernah dengar. Wah, antara cabarannya Ya. dalam bola sepak kudung ini ya. Apa-apa semua satu tangan kan. Hari ini juga kita berbangga juga kita bawakan juga Fazan. Fazan merupakan kapten Fazan. untuk pasukan dan juga Haris Daniel. Antara pemain terawal juga kan. Ya, Jadi terima kasih juga ucapan kepada kalian lah yang bersama kami. Tapi pastinya harapan yang kalian sandarkan dan juga itu harapan rakyat Malaysia untuk melihat kalian berjaya. Tapi kita nak dengar jugalah suara dah lalang datang ni kan. Itu ada. Dah. Sini, Lepas Messi, kita dekat main sikit, balik. dekat sikit. Messi ni, Messi Kita tahu ni. korang semua memang hebat. Kita tahu korang semua memang hebat. Mungkin kata-kata semangat, kata-kata perangsang buat penonton-penonton di luar sana yang mungkin pertama kali tak pernah dengar. Boleh tak? Tak apalah, saya pegangkan. Saya pegangkan satu. Tak apa. Allahu Akbar. Silakan. Assalamualaikum, saya Fazan, kapten untuk pasukan bola sepak kudung. Terima kasih kepada TV3 hari ini untuk media. Pergi. Hello, Mak. Harapan ni sebagai kapten ni. Assalamualaikum semua yang mana menyokong kami dan teruslah menyokong bola sepak kudung. Kami akan kelayakan Piala Dunia. InsyaAllah kalau top 2 kami akan layak ke Piala Dunia pada bulan 10 nanti. Saya mengharapkan pada semua terus memberi bantuan kepada kami. Segala dana tu adalah untuk tim bola sepak kudung untuk kelayakan Piala Dunia. Terima kasih semua. Okey. So dia. Haris, nak tanya sebab kalian memakai baju projek tongkat ni. Jadi mungkin boleh warakan kepada rakyat Malaysia berkenaan projek tongkat ni. Terima kasih kepada TV3 kerana menjemput kami semua. Impian saya dengan bola sepak kudung ni nak ke Piala Dunia. So dengan bantuan anda semua, rakyat-rakyat Malaysia, semoga dapat membantu kami untuk sampai ke sana. Untuk sampai ke sana. Sampai ke Turki. Saya akan naikkan martabat kodong supaya mereka bangga, mereka kodong. Itu dia, menaikkan semangat dan jiwa yang wajar begitu. Jadi kepada coach pula dengan projek tongkat yang diwawarkan untuk orang kata meraih sokongan daripada rakyat Malaysia. Jadi mungkin ceritakan sikit tentang projek tongkat. Projek tongkat. Projek tongkat ni dia ada 3 fasa. Jadi acara di Bangladesh adalah acara pertama. Boleh dapatkan lebih banyak maklumat seperti yang disebut oleh Fazan, Haris, Fakri, okey. Apa tu projek tongkat? Jom support pergi ke Facebook ataupun IG projek tongkat. Ada maklumat di sana bagaimana anda boleh membantu sokong projek tongkat sehinggalah bulan Februari tahun depan di mana kita akan mengadakan satu perlawanan amal dengan pasukan Gaza nanti. Di kemuncak projek tongkat nanti. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat kalian semua. InsyaAllah selamat maju jaya. Terima kasih ucapkan buat Coach Hassani. Kita ada Fakri, Raimi, Razak. Kita ada Muhammad Haris, Daniel Omar, Fazal Maisa dan juga Muhammad Hafiq Izwan Nuriza. Saya Kapten, semoga berjaya. Kita doakan daripada rakyat Malaysia untuk pasukan Harimau Kudung supaya terus unggul, supaya menumpaskan Palestin. Mereka seorang pasukan yang hebat kalau tak salah saya. Semua dah baik. Okey, mungkin soalan terakhir kepada kapten kita. Kata-kata perangsang untuk anak-anak buah anda. Okey, teruskan berjuang dekat Bangladesh dan insyaAllah kita akan sampai ke Turki juga. Ayat yang paling ringkas saya boleh sebut, no leg, no problem. No leg, no problem. Saya suka semangat ni. Itulah semangat yang harus ditunjukkan. Ya, Fariha. Inspirasi juga kepada mereka kan. Mungkin rasa sebelum ni ada siapa yang rasa kehilangan anggota fizikal, burung dan sebagainya. Boleh menjadikan inspirasi, bangkit juga. Mungkin boleh jumpa juga nanti dengan Coach Hassani kan. Kalau misalnya nak join pasukan Dialu-alukan. Dialu-alukan insyaAllah. Baik, terima kasih. Kita nak berehat seketika, Nas. Berehat seketika ke? Silakan. Nas, boleh Saya nak cuba lah. Kita akan berehat dan nanti kita akan kembali bersama kalian untuk kita sama-sama menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Bersama ini di MHI. Susah, Fariha, susah.
Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak bersama-sama dengan rakyat Malaysia semua untuk menyumbang. Ini untuk dana wakaf pembinaan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Jadi kita nak bersama insan yang akan bersama dengan kita untuk berkongsi lebih lanjut berkenaan dengan ini, iaitu Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, merupakan pendakwah bebas merangkap Duta Khas Jawatankuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah Pantai Remis Perak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat, pindah Ustaz. studio saya. Ya, pindah studio. Pindah studio je. Daripada tanya Ustaz pergi sini pula. Okey. Ustaz, kita tahu bahawa masjid ni nanti akan didirikan oleh sebuah madrasah. Ya. Nama madrasah ini Madrasah Darul Ulum wal Qiraat. Ya, Darul Ulum wal Qiraat. Ya. Jadi mungkin Ustaz boleh kenalkan dululah berkenaan dengan madrasah ni kan, dengan usaha yang dilakukan untuk pembinaan masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat-sahabat yang mengikuti MSI pada pagi ini, alhamdulillah rabbil alamin. Kita bukan saja dapat berhimpun pada pagi ini sebenarnya, tapi Allah nak beri peluang pada kita untuk kita wakaf dan infak, insya-Allah terhadap untuk program pembangunan Masjid Al-Ulum Wat Thayyibah. Al-Ulum Wat Thayyibah ni satu masjid yang akan kita bangunkan di Pantai Remis Perak. Masjid ini subhanallah kalau nanti siap insya-Allah boleh memuatkan sehingga 5,000 jemaah dalam satu masa. Untuk keseluruhan kawasan yang penduduknya sekitar 17,000 orang. Dan bukan sekadar itu, Salih Asyimat, bila kita bangunkan madrasah ni tuan-tuan, Salih Asyimat, masjid ini, Salih Al-Syekh Muhammad, dia bukan sekadar jadi tempat orang solat saja. Bahkan di situlah tempat pengajian tahfiz, ada pelajar-pelajar tahfiz, Salih Asyimat sekitar 300 orang. Kemudian kita ada kelas-kelas pengajian untuk masyarakat, Salih Al-Syekh Muhammad. Kita ada Salih Asyimat dewan-dewan yang boleh kita gunakan untuk urusan masyarakat. Kemudian ada Salih Asyimat rumah musafir dan macam-macam lagi perkara yang kita buat, termasuk untuk urusan ekonomi. Masyarakat sekitar pun ada tempat kita sediakan tempat tu. Jadi subhanallah, masjid ni bukan sekadar masjid tetapi dia lebih kepada pusat komuniti yang boleh kita manfaatkan insya-Allah. Sekarang ni 70% struktur bangunan telah pun siap. 144 batang tiang telah digunakan dan sekarang ni dalam proses untuk pembinaan kubah masjid. Cantik masjid seperti yang tuan-tuan tengok dekat dalam gambar VT itu insya-Allah. Okey, bila kata tadi boleh memuatkan 5,000 orang dalam satu masa. Tu besar tu Ustaz masjid tu. Jadi bagaimana kutipan dana ni, berapa banyak perlu kita ada ni untuk bina masjid ni? Masya-Allah, kita mensasarkan kutipan sejumlah 25 juta. 25 juta dan sekarang ni yang terkumpul Salih Asyimat 13 juta. Ada 12 juta lagi. Sebenarnya jumlah tu besar tapi duitnya ada insya-Allah. Ada kat mana? Ada dalam poket tuan-tuan. Jadi subhanallah tuan-tuan, jangan, sebab saya selalu sebut bila ada yang nak buat masjid, tuan-tuan tolong jangan lepaskan peluang ni sebab kita nak bina rumah Allah SWT. Nah, kalau orang yang pergi solat dekat masjid tu, orang baca Quran dekat masjid tu, subhanallah pahala dia akan kita dapat. Dan Nabi SAW sebut, siapa yang bina satu masjid walaupun sebesar sarang burung saja, maka Allah akan membina untuknya satu rumah dalam syurga. Yang paling penting bukan sekadar masjid yang nak kita bangunkan, satu masjid, madrasah lagi, orang hafaz Quran lagi, pengajian lagi dan macam-macam program yang disusun untuk dilaksanakan dalam masjid ini insya-Allah, yang kita jangkakan siap pada tahun ini, penghujung tahun ni 2022 ni, nak guna dah tahun depan 2023 insya-Allah. Kalau tuan-tuan dapat bantu insya-Allah kita dapat sempurnakan matlamat dan tujuan kita Salih Asyimat seperti mana yang telah kita rancangkan itu insya-Allah. Nak pakai untuk tahun ni, hujung tahun ni 12 juta lagi diperlukan ya. Ya, 12 juta lagi. Jadi mungkin kita boleh kongsikan juga Ustaz kepada mereka ingin tahu sebenarnya apa kebaikan kita berinfak untuk membina sebuah masjid ni kan, rumah Allah ini. Ya, infak ni bukan sekadar rumah Allah. Kalau infak sendiri subhanallah, ingat Nabi SAW sebut, kita ni takut sebenarnya dan sedekah. Kita takut nak sedekah sebab kita masuk duit, kita rasa duit kita hilang. Sedangkan Allah sebut apa? Allah sebut Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nombor satu, Nabi kata tak akan berkurang harta orang sedekah melainkan bertambah. Nabi kata bertambah, kita kata makin kurang. Apa bandingan di antara apa yang kita nampak dengan apa yang Allah dan Nabi SAW janji. Nabi selalu kita pakai apa kita, sebab tu Nabi SAW sebut sedekahun burhan, sedekah ini bukti kepada orang yang beriman sahaja mampu untuk bersedekah. Apatah lagi kita nak bangun masjid Allah SWT. Orang solat dekat situ, orang ibadat dekat situ, semua pahala dan ganjaran nak kita perolehi yang akan kita kutip sampai ke hari kiamat. Kata Nabi SAW, 3 perkara. Idza mata ibni Adam, bila mati saja anak Adam maka terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama, sedekahun jariyah. Sedekah wakaf yang kita berikan. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat.
Yang kita nak bangunkan ini bukan sekadar masjid tetapi tempat orang menuntut ilmu, orang berhafaz Quran. Mudah-mudahan dia jadi ilmu yang manfaat untuk kita kutip nanti di akhirat. Dan yang ketiga, doa anak-anak yang soleh yang mendoakan ibu dan ayah dia. Jadi insya-Allah tuan-tuan Ustaz Ismat tolong rebut peluang ni. Jangan lepaskan peluang. Bila dapat saja maklumat macam ni, tuan-tuan kena cepat-cepat buat. Fastabiqul khairat, segera melakukan kebaikan. Allah cerita dalam Quran, ada orang yang nak mati. Dia berhadapan dengan sakaratul maut. Malaikat maut duduk depan mata dia. Apa yang diminta pada Allah? Dia minta, ya Allah, tahanlah sekejap. Walaupun sebentar untuk aku bersedekah. Dia minta sedekah. Dia bukan nak minta qiyamul lail, dia minta solat. Dia minta untuk sedekah. Sebab apa? Sebab besarnya ganjaran sedekah yang akan diperolehi kepada orang-orang yang infakkan hartanya ke jalan Allah SWT. Apatah lagi nak bina masjid ni. Ya. Ustaz, boleh kongsikan sikit kat mana ni orang nak menyumbang ni? Allah Rabbi, kita ada Salih Syamat sumbangan. Tuan-tuan boleh tengok dekat tuan-tuan punya skrin tu. Salih Syamat ada nombor akaun. Ada nombor akaun Maybank. Tuan-tuan boleh kontak Ustaz Maulana ataupun Ustaz Bat untuk dapatkan maklumat. Tuan-tuan boleh Salih Syamat transferkan akaun ke akaun Maybank yang tertera di nombor. Tuan-tuan ambil gambar lah tu dekat skrin tu, senang sikit. Ambil gambar siap-siap, simpan, ada time nanti tuan-tuan terus transfer sahaja insya-Allah. Dan kita mencari tuan-tuan, kalau satu keluarga dapatkan 1,500 untuk satu package wakaf. 1,500. Tuan-tuan, 1,500 ni sikit sebenarnya. Tuan-tuan boleh split sebulan 150 ke untuk dapatkan 10 bulan untuk belikan satu lot. Dan yang paling penting, saya ingatlah, saya nak cadang pada tuan-tuan. Tuan-tuan, buat untuk ibu dan ayah kita. Ibu jasa mereka terlalu besar untuk kita. Melahirkan kita, membesarkan kita, tak mampu untuk kita balas jasa-jasa mereka. Melainkan mungkin apa yang kita boleh buat ialah kalau tak mampu banyak, buat sedikit insya-Allah. Niatkan ganjaran pahala itu sampai kepada ibu dan ayah kita. Sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Tuan-tuan jangan risau, tuan-tuan bagi kat mereka. Kat kita pun Allah akan bagi insya-Allah, dan tak akan Allah kurangkan walaupun sedikit insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi, pendakwa bebas merangkap duta khas Jawatan Kuasa Pembangunan Masjid Al-Ulum wa Thaibah Pantai Remis Perak. InsyaAllah moga-moga dengan sumbangan kalian dapat cukupkan dana 12 juta untuk akhir tahun ini. Moga-moga masjid ini boleh digunakan untuk semua. Jadi kita juga akan mendapat pahalanya juga. Baik, kita akan berehat seketika. Sekembali nanti kita akan bersama Nas. Ada informasi juga untuk dikongsikan. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Jumpa selepas ini. Terima kasih kerana masih bersama kami di Malaysia hari ini dan percubaan kita untuk mengukir senyuman di wajah-wajah para penonton kita dengan pengisian yang menarik untuk memberikan inspirasi seperti puteri catur kita dan juga skuad harimau kudung kita. Jadi bercerita tentang senyuman di muka, kita menjemput Pertubuhan Ar-Rashid untuk bercerita tentang senyuman manis dengan infak Telaga Kemboja. Kita bersama dengan Ustaz Zul Ramli kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas. Alhamdulillah semuanya masih sedang menerapkan SOP di studio dan juga di luar studio. Diharap Ustaz pun sama. Jadi boleh tak Ustaz kongsikan topik kita pada hari ini? Senyuman manis dengan infak Telaga Kemboja. Silakan Ustaz. Allahu Akbar. Okey Nas dan juga semua para penonton yang bersama dengan kita ya. Subuh tadi bila kita nyatakan ikrar yang kita nak ibadah dan minta tolong pada Allah, kita akan gunakan perkataan kami kepada Engkau ya Allah, kami mengabdikan diri ataupun kami beribadah, dan kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Nas, ulama sebut bahawa kami itu nak ceritanya kita ni, perasaan kita ni hidup bukan hanya seorang, tetapi mesti dengan orang ramai. Dan sebab itulah bila kita kata berikan senyuman ini memang tepat sangat. Dan infak itu, kalau kita baca, kita buka je Quran, selepas alif lam mim ayat pertama, yang kedua cerita tentang zalikal kitab, ayat ketiga wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga lagi Allah dah sebutkan bahawa dan mereka-mereka, maknanya dapat petunjuk, orang bertakwa, dan tujuan Quran adalah memberi infak ataupun nafkah. Jadi inilah yang kita harapkan sangat. Kita baca ayat ini, kita beramal setiap hari, kita solat setiap hari. Bersama dengan solat, mesti ada roh untuk infak. Dan di sanalah sebenarnya mengukir senyuman. Sebab pasti akan ada orang yang tersenyum bila kita beri infak pada mereka. Dan Nas, sebenarnya satu benda yang kita terlupa,
hari akhirat, hari yang Allah sebut yauman abusan qamtarira, hari yang muka manusia masam mencuka. Tetapi orang yang menginfak di atas muka bumi, Allah berikan senyuman sebab pahala mereka itu sangat besar. Allahu Akbar. Masya Allah, terima kasih di atas pesanan Ustaz di pagi hari ini. Boleh tak Ustaz ceritakan sikit tentang kempen itu sendiri, kutipan dana infak Telaga Kemboja oleh Pertubuhan Ar-Rashid? Baik, sekali lagi terima kasih penonton yang saya hormati ya. Cuba bayang, manusia Allah jadikan asbab hidup adalah air. Air itulah satu benda yang bahkan dijadikan benda hidup itu dengan air, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita di Malaysia mungkin tak rasalah sebab buka je pipe ada ya. Mungkin sekali-sekala kadang-kadang putus air itu pun dah kita rasa macam Allah susahnya. Tapi cuba bayang saudara-saudara kita yang berada di Kemboja. Maka kerana itulah Pertubuhan Ar-Rashid ni, Nas dan juga penonton ya, mereka dah pergi dan lihat keperitan dan kepedihan itu. Dinginnya air saat kita minum ataupun berwuduk, mereka tak dapat merasainya. Dan sebab itulah Pertubuhan Ar-Rashid ini memang kita gerakkan, dan kita telah lama bergerak, dan kita gerakkan infak Telaga Kemboja, dan melalui kempen ini kita akan pergi terus kepada kumpulan sasar, kampung-kampung yang memang di pedalaman, dan setiap satu tenaga yang kita infakkan tersebut, cuba bayang, bukan hanya untuk satu rumah macam kita lah, satu tangki kan, tetapi 100 rumah sekeliling tu akan setiap hari mendapat manfaat daripada setiap infak daripada kita. Inilah yang kita cuba nak sampaikan, sebab mungkin kita tak tahu sebelum ini tentang kesusahan dan kesakitan itu, dan kita nak sampaikan, dan Nas kita sama-sama sampaikan insya-Allah. Kita mengambil sambil lewa rakyat Malaysia ya, air yang bersih, dan di Kemboja pastinya bekalan air yang bersih memberikan senyuman yang manis di wajah-wajah mereka. Jadi di sini boleh tak Ustaz terangkan bagaimana kita dapat membalas jasa ahli keluarga kita, terutamanya untuk ibu bapa yang telah pun tidak bersama kita, bagaimana amal jariah ataupun infak dapat mengukir senyuman di wajah mereka walaupun mereka sudah tiada lagi. Allahu Akbar. Ni bila kat sini lebih dalam daripada telaga tu, Nas. Kalau telaga tu kita boleh capai dan airnya kita keluarkan. Tetapi ada satu lagi cara yang kita boleh berhubung dengan orang yang kita sayang. Ibu yang pernah kita duduk dalam rahimnya satu masa. Ibu yang pernah menangis kerana terlalu gembira dengan kelahiran kita. Ibu yang pernah tumpah darah bersimbah saat nak lahirkan kita. Takkanlah kita tak terfikir, apa yang boleh kita buat setelah mereka pergi. Kita tak boleh nak buat apa. Dan insya-Allah ya, bila kita berinfak dan kita niatkan dalam hati kita, ya Allah, jadikanlah pahala infak ini, setiap penggunaan orang terhadap telaga tersebut adalah merupakan ganjaran, ya Allah, pahala yang berlimpah untuk mak, untuk ayah dan orang-orang yang kita sayang, yang mereka dah tak ada peluang lagi untuk melakukan kebaikan. Alhamdulillah. Jadi teruskan Ustaz dengan mewar-warkan bagaimana cara untuk penonton-penonton di luar sana berminat untuk berinfak kepada kempen infak. Secara ringkas Ustaz. Nas, okey, semua yang saya kasihi di depan tu tertera kan, tuan-tuan boleh screenshot, tangkap gambar orang kata, boleh pergi ke www.infaktelagaarrashid.com, dan di situ juga ada talian untuk dihubungi 011 16152885. Boleh insya-Allah kalau kita pergi kat situ kita akan dapat, dan insya-Allah apa setiap sen yang kita infakkan tersebut, maka ianya akan menjadi sesuatu yang saya sebutkan tadi kan, Nas, akan dapat dimanfaatkan oleh bukan seorang tetapi ribuan orang, bukan hari ini tetapi sepanjang penggunaan. Membesarlah mereka dengan infak dengan izin Allah buat kita, dan ya Allah, jadikanlah ya Allah setiap yang memberi infak itu lipat gandakan hartanya, sebab malaikat di pintu rumah, Nas, ya, setiap pagi mendoakan kita. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih di atas penjelasan Ustaz, dan semoga anda tenaga kerja di Pertubuhan Ar-Rashid akan terus menerima barakah di atas usaha yang menerima. Terima kasih sekali lagi Ustaz, dan kepada anda di luar sana, panjangkanlah infak anda untuk simpanan di atas sana. Jadi untuk anda semua yang masih sedang menonton, kita akan bersama dengan Fariha untuk melihat apa yang sudah tular di media sosial hujung minggu lepas. Silakan Fariha.
Baik, Nas, kita nak kongsikan ini berkenaan dengan situasi terkini COVID-19 di Malaysia. Sejak 20 Februari semalam tu kita dapat tahu kes baru, Nas, 28,825 kes. Ini yang dicatat pada 19 Februari lah. Jadi apa yang kita lihat antara kategori-kategori yang dicatatkan dalam daripada 28 tu kan. Kategori 2 20,318 kes. Dan kategori 1 8,412 kes. Manakala kes yang menggusarkan kita kan, kategori 3 tu ada 59 kes, kategori 4 ada 22 kes, kategori 5 ada 14 kes. Itu yang kita risaukan buat setakat ini. Jadi apa yang kita dapat lihat adalah COVID-19 semakin menular, tapi kategori 3, 4, 5 masih rendah, alhamdulillah. Tapi apa yang kita harus pantau di sini adalah apakah efeknya kepada anak-anak kecil kita. Jadi kita nak wawarkan sesuatu yang telah tular dengan ciapan DG Hisham kita ya. Jadi di sini apa yang kita nampak status jangkaan COVID-19 dalam kalangan kanak-kanak ya, peningkatan 160%. Itu yang kita bimbangkan setakat ini. Apa kita tengok graf ni? Ini kata bilangan penggunaan katil harian pesakit pediatrik, maknanya hingga umur 11 tahun kan, di hospital-hospital KKM dari Januari 2022, maknanya ada peningkatan lah. Kita tengok kenaikan tu. Dan yang mengusarkan apabila kanak-kanak ni bila dia kena yang kali ini, sebab trend dah berubah kan, varian pun dah banyak. Jadi katanya akan mendapat multi-system inflammatory syndrome di kalangan kanak-kanak ni, MISC ni. MISC ni boleh membawa bahaya dan maut ya, terutama untuk anak-anak kecil. Jadi di antara Jun 2020 hingga Disember 174 kes MISC dikenal pasti, dan dalam 174 kes tu lebih daripada 50% adalah kanak-kanak. Dan katanya 57% yang dapat MISC ni kanak-kanak usia 5 hingga 11 tahun. Dan simptomnya juga agak berlainan dengan varian Delta yang kita dapat sebelum ni ya. Betul. Jadi kepada konjungtivitis mata, ada ruam, sesak nafas, sakit-sakit badan. Jadi kita sebagai ibu bapa sila pantau simptom-simptom ini di kalangan anak-anak kita, terutamanya yang sedang hadir ke sekolah ya. Baik. Lepas tu disebabkan COVID ini juga kita dikabarkan berkenaan dengan Ratu Elizabeth dijangkiti COVID-19 lah. Ratu England pada umur 95 tahun telah dijangkiti COVID-19, tapi simptom yang dialaminya adalah amat ringan. Jadi baginda berhasrat untuk meneruskan tugas kediamannya di Windsor Castle. Jadi nampaknya di sini dan juga Prince Charles kalau tak salah saya pun juga dijangkiti COVID-19. Jadi COVID tidak mengenal sesiapa walaupun yang diraja ya. Jadi akhir sekali untuk kita lihat, alamak, tiba-tiba jam tak apa. di sini ya. Ini berkenaan dengan Malaysia menamatkan dominasi Indonesia dalam sukan badminton. Alhamdulillah. Ini baru hari itu kita bawakan temu bualnya bersama dengan Badminton Asia Team Championship 2022 ini yang berlaku di Setia City Mall kan. City Centre. Inilah dia wajah kegirangan oleh pasukan Malaysia yang telah berjaya menupaskan Indonesia 3-0 sekaligus mematahkan dominasi mereka. Indonesia telah menang 3 tahun berturut-turut. Kali ini Malaysia mematahkan dominasi Malaysia. Baik, okey. Terima kasih kerana menonton Malaysia hari ini. Kita jumpa lagi esok. Okey, dengan topik kita istimewa, penglihatan dan pendengaran khas untuk anda semua. Assalamualaikum. Selamat pagi Malaysia. Bye, jaga diri.